Hari ini dikatakan Tajudin yang sepatutnya menjadi duta besar pergi ke Kedah, pergi ke Indonesia. Tajudin yang sepatutnya pergi ke Indonesia, duta besar yang dikatakan pergi ke Indonesia, tidak ada dalam senarai Watikah Agong untuk dilantik menjadi duta besar. Itu satu persoalan yang agak spekulasi yang boleh kita fikirkan bersama. Kenapa perkara itu berlaku sedemikian? Kerana apa, tuan-tuan? Sekarang ini, apabila dengan pendedahan Tajudin hari itu, sedar atau tidak, dia telah membuka pekung yang amat besar kepada UMNO, terutama Zahid. Okey. Soalan, kenapa Tajudin tiada dalam senarai duta terima Watikah Agong? Saya akan ceritakan kenapa. Para duta baru Malaysia akan menerima Watikah Pelantikan Agong pada esok, iaitu 12 Julai. Bagaimanapun, Malaysia kini mengetahui daripada sumber yang boleh dipercayai bahawa Tajudin Abdul Rahman yang dijadualkan menjadi duta besar ke Indonesia tidak termasuk dalam senarai menerima Watikah esok. Malaysia kini telah menghubungi Tajudin untuk mengesahkan perkara itu. Satu lagi sumber yang mempunyai pengetahuan mengenai majlis itu mengesahkan ia akan berlangsung esok, tetapi enggan mengulas apabila ditanya mengenai kenapa Tajudin tidak ada dalam senarai tersebut. Saya cerita, tuan-tuan, okay, kenapa Tajudin tidak ada di dalam senarai tersebut. Yang pertama sekali, Tajudin telah membuka rahsia Zahid Hamidi bahawa terdapat rundingan awal bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk membentuk kerajaan bagi menumbangkan Muhyiddin Yassin tempoh hari. Terdapat rundingan awal. Plan supaya Ismail Sabri jadi Perdana Menteri itu plan B. Dan plan B itu pun bukan Ismail Sabri jadi Perdana Menteri. It's supposed to be someone else. Saya sebut dalam live saya hari itu. It's supposed to be someone else yang jadi Perdana Menteri. Dia tak sepatutnya Ismail Sabri. It's supposed to be someone else. Nah, siapa someone else tu? Ada beberapa kandidat dalam majlis tertinggi pada waktu itu. Objektif utama kenapa dia orang buat exercise ini adalah untuk menggugurkan kes yang berlangsung dan membenarkan dakwaan Datuk Seri Anwar Ibrahim bahawa dia ada numbers. Formidable, dia kata. Satu number yang kukuh, dia kata. Kerana memang terdapat sokongan yang kukuh daripada UMNO, beberapa pihak UMNO, GPS dan juga termasuk dalam kalangan PAS. Ada, bukan parti PAS tetapi ahli dalam kalangan PAS. Ada di kalangan mereka yang menyatakan sokongan untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Namun begitu, rundingan itu gagal apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim enggan untuk nak menjatuhkan ataupun nak membuang kes sekiranya beliau menjadi Perdana Menteri. Syarat itu dia tak terima. Dan disebabkan oleh itulah, maka Zahid enggan untuk nak declare bahawa dia bersetuju Anwar jadi Perdana Menteri, sehingga terpaksa di-leak out audio tersebut. Audio antara Datuk Seri dengan Anwar dengan Zahid Hamidi. Nak buktikan ada sebenarnya. Tapi dia dok ding-dong, 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 ding-dong. Dan akhirnya dia terpaksa akur dengan keputusan Muhyiddin. Walaupun Muhyiddin tahu dia dah undur, dia dah jatuh, dia terpaksa akur dengan keputusan tersebut. Tetapi dia kompromi, maksudnya dia brace the impact, dia buat mitigation dengan melantik Ismail Sabri naib presiden. Dan perkara ini didedahkan oleh Tajudin Rahman. Tajudin Rahman dalam press conference yang dia kata, saya ini adalah saksi hidup. Saya ini adalah saksi hidup, dia kata, tentang perjanjian tersebut. Tentang, orang kata apa, tentang adanya tanda tangan SD, Statutory Declaration, untuk melantik Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, itu ada. Siapa yang kata tak ada? Ada. Jadi disebabkan oleh kelancangan mulut beliau dan sebab marahnya dia, sebab dia terima jawatan jawatan duta besar. Tujuan apa dia terima jawatan duta besar itu? Dia ikut Zahid. Okay, dia ikut Zahid. Dia ingatkan dapatlah labar daripada Zahid. Rupanya asyik tak dapat. Akhirnya dia kata, macam ni aku tak boleh pergi ke mana. Dia ikutlah je Ismail Sabri. Dapat duta, dapat jawatan, hidup senang, cukuplah. Dia pun dia tahu dia akan retire daripada politik lepas ni. Dia akan retire daripada politik. Politik ni dia tak boleh pergi dah. Dia tak boleh pergi lagi dengan politik dan dia tak akan dicalonkan disebabkan oleh keputusan dia iaitu menyokong Ismail Sabri.
Kalau ikutkan mereka-mereka yang menyokong Ismail Sabri dan membentuk kabinet hari itu hampir dibuang oleh, bukan dibuang lah, tetapi dilucutkan jawatan oleh UMNO, oleh majlis tertinggi. Antaranya kalau kita tengok Anwar Musa, kan, antara yang menerima kesan tersebut, kan, antara yang mendapat ancaman adalah KJ. KJ sendiri mendapat ancaman. Bukan ancaman macam mana? Ancaman tak akan jadi calon lah lepas ni. So itu tuan-tuan, saya kata kenapa pemilihan parti 29 Disember ini sangat penting, dan kenapa pilihan raya diminta oleh geng Zahid berlaku sebelum pemilihan parti. Kalau berlaku selepas pemilihan parti dahulu, masalah yang akan berlaku adalah berkemungkinan besar Zahid akan kalah, Ismail Sabri ataupun orang-orangnya boleh jadi Presiden UMNO. Kalau dia jadi Presiden UMNO, majlis tertinggi dilantik di kalangan mereka, berkemungkinan besar the next PRU, nama-nama Zahid, nama-nama seperti Najib dan sebagainya takkan dicalonkan. Tapi perasan tak tuan-tuan, Najib dah nampak benda ni. Ada tak 10 orang yang menyatakan menarik sokongan dengan Muhyiddin Yassin? Sepatutnya Najib ada pada malam itu, pada hari itu, tetapi Najib tak turun. Nama Najib ada tetapi Najib tak turun. Kenapa tuan-tuan? Sebab Najib dah dapat baca. Dia kata permainan ini dia tak boleh pergi ke mana. Kalau dia sokong kumpulan ini, dia akan ada masalah dengan Ismail Sabri. Tetapi dia tak kata dia tak sokong. So dia bermain dekat situ, dia main politik. Ada orang kata tadi, PKR ni huru-hara lah punya parti. Ini lagi huru-hara tuan-tuan. Sekurang-kurangnya bukan kami yang memerintah. Kami huru-hara dalaman je. Tapi yang ni bukan kami yang memerintah. Kan? Bukan kami yang memerintah. Dia orang ni memerintah. Sebab itu kenapa sekarang ini, nak suka atau tidak, kompromi itu kena ada, kena hukum juga Tajuddin. Dan Tajuddin Rahman ni berkemungkinan besar tak akan jadi duta, tak akan jadi calon, maka sudah tamat karier politik beliau. Melainkan Ismail Sabri menang sekali lagi, UMNO menang dan Ismail Sabri menang pemilihan parti dan berjaya mengangkat orang-orang dia. Dan Tajuddin akan selamat dalam situasi tersebut. This is what's going on dalam negara kita sekarang ini. Kemudian sekarang ini kita baca juga bahawa bagaimana Ahmad Mazlan menemplak Muhyiddin Yassin apabila Muhyiddin hari itu mendedahkan bahawa terdapat rundingan di kalangan UMNO, Ismail Sabri dan juga Muhyiddin Yassin, bahawa dia orang nak lantik, dia orang nak bawa dia nak wujudkan jawatan timbalan Perdana Menteri. Okay, nak wujudkan jawatan timbalan Perdana Menteri. Namun begitu, ada UMNO menafikan, tetapi sebenarnya memang ada, rundingan itu ada. So hari ini Ahmad Mazlan menyatakan bahawa Perikatan Nasional akan perkenal logo baru untuk PRU 15. Bersatu sudah ada 2 menteri kanan. Apa hal nak TPM lagi? Ditemplak oleh Ahmad Mazlan hari ini. Dia kata dah ada 2 menteri kanan nak minta TPM. Kenapa lagi? Tak cukup ke? Tuan-tuan tak tahu TPM ada bajet besar tau. TPM dia ada bajet setahun 500 juta untuk jawatan TPM. Dan sekarang ini tidak digunakan, tuan-tuan. Saya tak tahulah sebab tak ada TPM kan, mungkin digunakan, tapi tak ada. Kan? Tak ada. Jadi penemplakan itu menyebabkan Perikatan Nasional sudah jelas bahawa mereka tidak akan bersama dengan UMNO dalam pilihan raya yang akan datang ini. Dan Perikatan Nasional dan PAS dikatakan akan membuat logo baru. Dan mereka akan menggunakan logo tersebut untuk PRU ke-15. Perikatan Nasional akan memperkenalkan logo baru untuk digunakan pada pilihan raya ke-15 ini. Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata ia susulan terdapat cadangan untuk mengubah suai logo semasa mesyuarat MT gabungan itu kira 2 minggu lepas. Logo sedia ada sudah baik, tapi kita akan buat penambahbaikan dan simbol-simbol yang digunakan. Jadi logo yang sesuai akan diperkenalkan dan dimaklukkan kepada pihak SPR. Berkemungkinan logo ini akan memperkenalkan warna biru, hijau, putih. Itu antara spekulasi lah. Dan juga ada lambang-lambang. Dia kena ada lambang-lambang PAS dekat situ lah. Dia ada lambang-lambang dekat situ, kita kata. So, ini situasi yang berlaku sekarang ini dalam negara kita. Situasi yang berlaku sekarang ini dalam negara kita. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, minggu depan